Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Berbahagia Saudara Akmal Zahir bin Haji Zainal Zahir, Tetap Armada Malaysia. Berbahagia Saudara Muhammad Syaiful Ibrahim bin Syahri, Balan Tetap Armada Malaysia. Berhormat Datuk Wan Ahmad Faisal bin Wan Ahmad Kamal, Ketua Armada Malaysia. Yang berhormat Datuk Sri Ronald Kendi, Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Yang berhormat Datuk Muhammad Rafiq bin Naiza Muhyiddin, Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Yang berhormat Datuk Sri Hamzah Zainuddin, Setiausaha Agung Bersatu Malaysia. Yang berhormat Senator Datuk Razali bin Idris, Ahli Majlis Pimpinan Bersatu Malaysia. Saudara Siza Mandela Malakun, Naib Ketua Armada Malaysia. Barisan Ahli Jawatankuasa Armada Malaysia, Ketua-Ketua Armada Negeri, Ketua-Ketua Armada Bahagian, para perwakilan Perhimpunan Agung Tahunan Armada Malaysia, rakan-rakan media, para pemerhati, hadirin hadirat, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat kita berkumpul hari ini sebagai ahli-ahli parti sebuah parti yang sedang memerintah, sedang merajui kerajaan. Presiden parti kita ialah Perdana Menteri Malaysia, Ketua Kerajaan, pengerusi kepada kita. Kita bertemu hari ini bukan lagi sebagai ahli-ahli pembangkang yang sedang berhempas pulas untuk memenangi kekuasaan seperti suatu ketika dahulu. Saudara-saudara, pencapaian kita ini adalah pencapaian yang amat besar dan memerlukan perubahan sikap. Daripada membangkang semata-mata kepada mendukung setiap dasar dan usaha sambil mengkritik secara memilih. Kita bukan setakat parti biasa-biasa, apatah lagi parti luar biasa. Hakikatnya, kita adalah parti dengan tanggungjawab dan amanah yang luar biasa. Amanah dan tanggungjawab ini perlu dipikul dan dilaksanakan dengan cemerlang. Kejayaan kita yang bersejarah pada Mei 2018 didasarkan kegiatan kita untuk memerangi gejala rasuah serta penyalahgunaan kuasa. Kita telah menjanjikan era baru politik kepada rakyat Malaysia, bangsa Melayu dan Budi. Rakyat Malaysia telah muak serta mual dengan berita-berita rasuah serta penyalahgunaan kuasa mega yang silih berganti tanpa sebarang tindakan yang konkret yang telah menyambut usaha kita dan telah memberikan kita peluang untuk mengemudi negara. Rakyat sedar bahawa jika rasuah dan penyalahgunaan kuasa berterusan, maka masa depan mereka akan gelap. Kemakmuran negara hanya akan dinikmati sebahagian tertentu sahaja, manakala anak-anak mereka akan menderita dinafikan peluang mobiliti sosial mereka. Perjuangan kita untuk menentang rasuah serta penyalahgunaan kuasa ialah perjuangan keras yang perlu kita laksanakan secara istiqamah. Ia tidak harus menjadi perjuangan yang bersifat bermusim. Armada sebagai suara orang muda di dalam parti perlu menjadi kumpulan ahli parti yang memastikan obor perjuangan ini berterusan. Yang amat berhormat Presiden Parti perlu diberikan sokongan yang sekuat-kuatnya bagi meneruskan usaha murni ini demi kepentingan rakyat dan negara. Insaflah, banyak negara yang berada dalam kumpulan negara upper middle income
mengalami apa yang dikatakan middle income trap kerana kanser rasuah ini tidak diubati. Jatuh bangun, kekuatan dan keberkesanan sesebuah parti politik tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah ahli yang berdaftar. Ianya lebih ditentukan melalui iltizam ahli, kualiti kepimpinan, keberkesanan organisasi, kualiti komunikasi, pendidikan politik, dan dalam ceteknya kolam bakat kepimpinan yang ada. Kerja-kerja politik bagi membina sokongan di peringkat akar umbi rakyat secara politik runcit tetap menjadi keutamaan dalam sebuah politik demokrasi, walau semaju mana pun sebuah masyarakat. Kita tidak boleh lari daripada kenyataan ini. Di samping membaca sokongan melalui penggunaan teknologi maklumat, kita tidak boleh melupakan human touch. Bersatu tidak mahu menjadi parti satu penggal. Kita mahu perjuangan kita berterusan sepanjang zaman. Ini tidak mungkin berlaku jika kita tidak menyediakan para pewaris kepimpinan yang mampu membawa perjuangan parti terus maju ke hadapan. Saudara-saudara sekalian adalah merupakan pewaris perjuangan pimpinan pada hari ini, dan jatuh bangun bersatu berada di tangan saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Lanskap politik negara sentiasa berubah disebabkan pelbagai faktor, sama ada faktor sosioekonomi maupun demografi. Kegagalan untuk mengesan serta mengambil peluang daripada perubahan yang berlaku bersifat fatal kepada nasib mana-mana parti politik. Kita tidak boleh mengambil mudah kesan perubahan kepada nasib politik. Kita mesti sentiasa berada di hadapan keluk perubahan. Lebih baik lagi jika kita yang menguasai perubahan yang berlaku, supaya agenda perubahan ialah agenda yang kita pandu. Jangan biarkan kita yang dipandu. Sebagai pengamal politik yang baik, kita harus berpijak di bumi nyata, namun pada masa yang sama terus bugar dengan semangat idealis. Upayaan untuk mengadunkan idealisme dan realiti semasa merupakan kemahiran politik yang amat diperlukan oleh parti, rakyat, negara dan dunia pada hari ini. Jika kemahiran mengadun antara kedua-dua idealisme dan realiti tidak dikuasai, yang akan rugi semua pihak, bukan sahaja parti yang akan dilihat tidak berpijak di bumi nyata, tidak memahami aspirasi serta masalah rakyat, tapi juga negara juga akan rugi kerana kebanyakan masa idea-idea yang diutarakan mempunyai elemen manfaat besar pada negara. Tidak semua yang dituduh terlampau idealistik atau kisah di alam teori semata-mata itu tidak praktikal. Namun politik ialah soal tanggapan atau persepsi. Ia mungkin tidak kelihatan adil kepada kita, tetapi itulah realiti. Setiap masyarakat mempunyai dinamiknya yang tersendiri yang perlu ditangani secara bijaksana. Saudara-saudara, para pejuang nusa dan bangsa yang sebenar, parti dan negara sentiasa dahagakan idea baru dan pendapat yang bernas. Malaysia telah memasuki era baru yang cabarannya jauh lebih besar. Idea baru, pendapat bernas ialah batu-batu asas yang akan membina sebuah Malaysia yang makmur dan kuat. Armada harus menjadi forum yang besar payungnya. Ia harus mampu merangkumi pelbagai minat dan isu.
Ia harus mampu menampung aspirasi bukan sahaja para intelektual tetapi juga seluruh spektrum anak muda, termasuk aktivis masyarakat, usahawan, agamawan, penjawat awam, ahli akademik, para karyawan, petani, nelayan, warga bandar, warga luar bandar dan warga pedalaman. Sesiapa sahaja yang peduli nasib Malaysia serta bangsa harus dapat tempat. Bergerak ke hadapan, marilah kita sama-sama mengamalkan politik kasih sayang. Politik kasih sayang adalah politik yang merangkum, bukan politik yang menyisir serta membenci. Janganlah kita mengamalkan tabiat buruk berteriak bahawa kita perlu bersatu, tetapi ibarat telunjuk jurus kelingking berkait, lain di luar, lain di dalam. Janganlah kita mendakap jalan kebencian, sebaliknya ikutilah jalan kasih sayang yang mampu membawa kejayaan yang lebih bermakna dan kekal. Berhentilah daripada menjadi batu api politik sehingga menyebabkan rakyat meluat pada mati. Jangan jadikan politik sebagai medan permusuhan, sebaliknya jadikan ia sebagai forum untuk mencari idea serta pendapat terbaik untuk membangun negara serta memelihara kepentingan rakyat. Jangan sesekali kita melabelkan mana-mana pemimpin atau individu dengan pelbagai label. Kita semua adalah ahli-ahli bersatu, tidak berkumpulan, tidak berkuat. Saudara-saudari, para perwakilan yang dikasihi, ada analisis akhir segala ikhtiar dan kerja politik kita akan dinilai serta dikenang melalui kejayaan yang kita capai dan jasa yang kita tinggalkan. Kita tidak akan dikenang atau dihargai oleh pengundi jika hanya niat kita sahaja yang betul. Dan kita tidak akan dihadiahkan kemenangan oleh pengundi hanya kerana rancangan bertulis kita mulus serta cantik, namun pelaksanaan dan realitinya jauh panggang daripada api. Persoalan besar yang harus kita jawab melalui ideologi yang kita dukung, dasar yang dilaksanakan serta kerja politik yang kita buat ialah apakah kehidupan rakyat selepas kita menerajui kerajaan adalah lebih baik daripada sebelum kita menerajui kerajaan, dan yang lebih utama, apakah rakyat terbanyak mengakui hakikat ini. Saudara-saudara sekalian, besar tanggungjawab kita, besar jugalah peluang kita untuk mengumpul pahala buat bekalan ke akhirat. Saudara-saudara sekalian, berbaktilah. Berbakti kepada kedua ibu bapa, curahkan khidmat kepada nusa dan bangsa. Jangan lalai dengan dunia dan bersama. Kita pastikan Parti Pribumi Bersatu Malaysia ini kita dukung sebagai wadah yang akan membawa syiar Islam yang memberi kerahmatan. Parti Pribumi Bersatu Malaysia sebagai wadah yang mempertahan dan memperkukuhkan kedaulatan serta hak bangsa Melayu dan anak pribumi. Bersama kita pastikan kedaulatan Nusa terus terpelihara, warganya terbela dan setiap seorang daripada kita memperolehi kehidupan makmur dan bahagia. Berbaktilah demi rakyat kerana Allah. Selamat bersidang dengan penuh rendah diri dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya merasmikan Perhimpunan Agung Armada kali yang ketiga. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.